Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, saya nak sambung pengalaman seram seorang nurse yang kita beri nama gelarannya sebagai Hani. Dan sebenarnya ini dah cerita yang keberapa dah saya ceritakan tentang pengalaman seram yang dia alami dan juga orang sekitar dia alami. Macam yang saya cakap sebelum ni, saya rasa dia adalah orang yang hebat, yang orang kata terpilih untuk rasa pengalaman ngeri macam gitu. Kadang sekali fikir tak tahulah bertuah ke ataupun sebaliknya. Sebenarnya depends pada orang tu, depends pada individu tu untuk ambil benda ni sebagai sesuatu yang baik ataupun buruk kan. Okey, kisah kali ni adalah pengalaman seram yang dia alami bila satu bangunan hospital tu terputus bekalan elektrik. So, das dia? Jom kita mula. Okey, ada satu hari tu hospital ni dah terputus bekalan elektrik sekitar jam 1 hingga 3 pagi. Jadi secara tak langsung memang semua mesin yang beroperasi masa tu semuanya ter-cut off. Semuanya berhenti berfungsi. Jadi bukannya mesin je kan, tapi termasuklah juga telefon, pintu yang automatik tu, dah tu call bell di setiap bilik pesakit tu. Yang mana call bell tu biasanya pesakit akan tekan loceng tu untuk panggil nurse kalau in case dia memerlukan apa-apa. Jadi masa tu diorang yang bertugas tu boleh dihubungi melalui telefon bimbit masing-masing. Dan sekerat mana je pun orang yang tahu telefon bimbit diorang kan. So untuk pastikan setiap pesakit tu dalam keadaan yang baik, itu adalah satu tugas yang agak berat lah masa tu dengan elektrik ni yang tak ada, dengan tak tahu pesakit yang mana okey, pesakit yang mana yang tak okey. Dan sebenarnya ada satu kejadian yang pelik, yang aneh yang jadi dekat diorang semua. Dan diorang semua mengalami gangguan tu secara serentak. Okey, gangguan pada tingkat 1. Masa tu SNME ni dia terdengar ada orang panggil dia. Bukanlah orang panggil dia, tapi orang panggil nurse macam tu. Bunyinya tu macam pesakit yang memerlukan bantuan daripada nurse lah. Dan masa tu sebenarnya jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dah tu nurse Amy tadi pun cepat-cepatlah pergi cari daripada mana arah suara tu. Yalah takut juga kan in case ada pesakit yang betul-betul memerlukan bantuan, memang dah jadi tanggungjawab dia untuk tolong pesakit tu. Dah tu dia pun carilah daripada mana sumber suara tu. Dia masuk daripada bilik 1, bilik 2, bilik 3. Dia masuk dan cari daripada bilik ke bilik tu, tapi dia perasan yang semua pesakit masa tu tengah tidur. Dan dalam masa yang sama juga sebenarnya dia tetap juga dengar suara orang minta tolong. Macam pesakit tu panggil, "Misi, tolong, Misi, tolong." Macam tu. Dia pun diam. Dia diam sekejap dan dia dengar betul-betul daripada mana arah suara tu. Jadi sebenarnya dekat ward tu ada 6 bilik. Dan untuk setiap bilik tu ada 2 hingga 6 orang pesakit. Jadi dalam keadaan sama-sama, tak nampak kan, tak ada elektrik, diorang pun macam meraba-raba juga nak cari jalan perlu ke sini, perlu ke sana. Dan sebenarnya SNME ni dia bertugas dengan seorang lagi rakan dia masa tu. So diorang sama-samalah mencari punca suara tu. Tapi masalahnya bila dia masuk ke bilik yang A, dia dengar betul-betul suara tadi datang daripada lain. Tapi bila dia pergi ke arah suara tu, bilik yang B pula contohnya, dan bila dah sampai dekat bilik B tadi, suara tu ada dekat tempat lain pula. Dan kalau kita fikir macam suara tu seolah-olah mempermainkan dia masa tu. Sebenarnya kalau tak nak cari pun diorang ni bimbang kalau lah ada pesakit yang jatuh daripada katil masa tu kan. Pula tu dalam setiap bilik, dalam satu bilik tu hanya ada satu je lampu kecemasan. So memang keadaan bilik tu sama-sama je nampak. Bila dia orang perhati betul-betul suara yang minta tolong tadi, dia orang perasan lepas suara tu minta tolong, "Misi, tolong," macam tu kan. Dekat hujung tolong tu ada suara seorang perempuan mengilai. Lepas dia dah dengar suara mengilai tadi, diorang macam kaku dan diorang tahu yang diorang tu sedang dipermainkan masa tu. So diorang pun ambil keputusan untuk pergi ke kaunter jururawat dan diorang cuma mampu duduk dekat situ dan diamkan diri. Okey, dekat tingkat 2 pula, sebenarnya Hani ni dia ada pada tingkat 2 dan masa tu sebenarnya dia ada dalam toilet. Katanya masa tu dia memang ada dalam toilet. Masa dia ada dekat dalam toilet tu, tiba-tiba je elektrik semua mati.
Katanya nasib baik jugalah sebab dia terbawa telefon bimbit masa tu. So bolehlah dia suluh menggunakan telefon bimbit dia. Dah tu lepas dah semuanya gelap, dia pun terus siap-siapkan diri, cepat-cepat siapkan apa yang tak siap dan dia keluar daripada toilet tu. Yelah, kita boleh bayangkan lah bila kita ada dalam toilet, sekali semua lampu mati dalam keadaan yang gelap gelita, dalam toilet pula tu sorang-sorang, memang seramnya tu bukan main-main lah. Dah keluar daripada toilet tadi, dia tengok lorong untuk pergi ke kaunter jururawat tu memang gelap gelita dan lampu kecemasan pun tak jadi masa tu, tak menyala. Dah tu dia pun beranikan diri untuk panggil kawan dia. Dia panggil lah, Ina, kau kat mana? Macam tu kan. Tapi tak ada jawapan. Senyap je, macam memang tak ada orang dekat situ. Dan tiba-tiba je dia terpandang dekat satu bilik mayat. Yang peliknya, dekat bilik mayat tu je ada lampu. Dia pun macam heran lah, bukan ke tak ada lampu, tak ada elektrik sekarang ni? Macam mana lampu bilik mayat tu boleh terbuka? Dan yang paling penting, tak ada kematian masa tu. Rupa-rupanya kawan dia Ina tadi ada dekat bilik pesakit. Dah tu Ina tadi cepat-cepat datang cari Hani ni dan ditanyalah, kenapa lampu bilik mayat tu terbuka? Hani masa tu cuma gelengkan kepala dan tak tahu. Dia pun macam tak naklah komen banyak-banyak kan. Dah dalam situasi yang macam gitu, lebih baik diamkan diri je. Masa tu Hani ni telefon staf lain yang ada pada aras lain. Tujuannya sebab dia nak pinjam oksigen tank. Katanya oksigen concentrator masa tu tak berfungsi dekat aras diorang. Dan nak tak nak dia terpaksa jugalah pergi ambil oksigen tank tu dekat tingkat lain. So dia pun beranikan diri untuk panjat tangga tu hanya bertemankan lampu dekat telefon bimbit je. Masa dia naik tangga tu, dia ada terbau satu bau yang sangat busuk. Lepas dah terbau benda yang tak menyenangkan masa tu, dia pun dah boleh agak lah ada kedatangan benda lain kan. So dia pun cepatkan langkah dia, daki anak tangga tu makin cepat dan pergi ambil oksigen tank tadi. Dah ambil oksigen tank tadi, sekali lagi dia terpaksa lalu laluan yang sama, anak tangga tu juga. So masa tu tak tahulah macam mana dia pergi melompat. Memang janji sampai je dekat bawah tu. Dan masa tu dalam fikiran dia ni hanya fikir nyawa pesakit yang perlukan bantuan oksigen masa tu. So memang dia tak hiraukan, dia dah tak layan dah gangguan-gangguan yang macam gitu. Kan saya dah cakap betapa hebatnya seorang nurse, seorang doktor yang menyelamatkan nyawa. Lepas dia dah bagi oksigen tank tadi dekat pesakit, dah bantu pesakit semua, tiba-tiba je pintu bilik mayat tu boleh terbuka dengan sendiri. Dan masa ni lampu dalam bilik mayat tu dah tertutup dah. Sebelum ni kan lampunya terbuka, tapi sekarang ni lampu dalam bilik mayat tu dah tertutup, cuma pintunya pula yang boleh terbuka sendiri. Masa tu Hani dan juga Ina ni hanya mampu baca ayat-ayat Quran je lah. Dan diorang fikir kalau nak ganggu je lah, tapi jangan munculkan diri, jangan tunjukkan diri dengan rupa yang buruk-buruk dekat diorang. Dan lepas tu diorang dengar yang pintu bilik mayat tu dibuka dan juga ditutup berkali-kali. Dekat tingkat 3 pula, SN Nadira ni dia ada terdengar suara orang batuk macam tercekik macam tu. So lepas dia dah dengar suara macam gitu, mestilah dia nak pergi check kan. Takutlah juga kalau ada pesakit yang memang tercekik masa tu. Lepas dia dah sampai dekat pintu bilik pesakit tadi, dia nampak sama-sama ada sosok tubuh seorang wanita tua yang berwarna hitam je semua, dan wanita tu tengah duduk atas badan seorang pesakit dan dia tengah cekik pesakit tu. Masa tu SN Nadira tadi dia macam tercengang lah kan, terkejut lah kan. Kakinya pun dah mula lembik dah, dia pun dah tergetar-getar dah semua sebab ketakutan. Dia cuba juga untuk baca ayat Al-Quran untuk selamatkan pesakit tu. Dan tiba-tiba sosok wanita tua yang mencekik pesakit tadi tiba-tiba je hilang, gaib macam tu je. SN Nadira ni terus pergi ke arah pesakit tadi dan tanya pesakit tu okey ke tak. Pesakit tu pun mengadulah yang dia rasa macam ada yang mencekik leher dia susah untuk bernafas. Jadi masa tu SN Nadira tu macam pastilah yang apa yang dia nampak sebelum ni, yang sosok hitam tadi tengah mencekik pesakit dia, itu memang betul-betul berlaku. Dekat tingkat 4 pula, masa tu SN Jane ni tengah siapkan ubat untuk pesakit. Tiba-tiba dia terdengar macam bunyi stretcher ditolak dekat lorong belakang. Dah tu dia pun panggil lah AN Fatin ni. Fatin, kenapa alihkan stretcher tu dekat tempat lain? Sebenarnya stretcher tu digunakan untuk mengalihkan mayat. Jadi memang ada satu bilik yang khas yang digunakan untuk simpan stretcher tu.
Masa tu AN Fatin tadi cakap lah, mana ada saya alihkan stretcher ni. Dah tu diorang dengar pula memang ada bunyi stretcher yang dialihkan. Dan mereka berdua macam memberanikan diri lah. Mungkin sebab berdua juga kan. Nak pergi check juga, nak pergi tengok juga apa yang tengah berlaku masa tu. Masa tu sebenarnya diorang nampak stretcher tadi bergerak sendiri. Seolah-olah macam ada benda yang tolak stretcher tu ke arah dinding. Lepas diorang nampak benda yang aneh macam tu, diorang pun terus pergi daripada situ dan pergi dekat kaunter jururawat. Dalam jam 3 pagi, bekalan elektrik tu dah pulih macam biasa dah. Katanya bangunan yang mereka bertugas masa tu adalah bangunan lama. Jadi memang banyak kekurangan. Dan selalu jugalah jadi bekalan elektrik terputus tu. Okey, antara kisah yang lain yang dia kongsikan, ada satu hari dia dimaklumkan yang ada kematian telah berlaku dekat tingkat 4. Jadi masa tu dia diminta untuk buka bilik mayat dan menyediakan peralatan untuk prosedur LO. Masa tu dia pun tengoklah jam dekat dinding dan jam menunjukkan pukul 10 malam. So, dia fikir dia ada 10 jam lagi sebelum mayat tu dituntut oleh ahli keluarga si mati. Jadi sebenarnya macam biasa, kalau pesakit ni meninggal pada 11 malam, memang ahli keluarganya tu akan menuntut mayat si mati pada siang hari, pada esoknya lah. Dan nurse ni akan berurusan dengan pegawai perubatan yang bertugas dan juga pihak polis. Kiranya untuk mengesahkan kematian si mati. Jadi katanya dekat tempat dia bertugas masa tu, memang tak ada jururawat lelaki ataupun penolong pegawai perubatan lelaki. Memang daripada A sampai Z, diorang yang uruskan semuanya. Jadi macam biasa akan ada 2 orang jururawat yang akan buat prosedur LO lepas ada kematian. Jadi prosedur LO tu sebenarnya adalah last office, iaitu prosedur membersihkan tubuh pesakit yang dah meninggal dunia. Dan diorang akan tanggalkan ataupun akan cabut semua tiub ataupun apa je yang terpasang pada tubuh pesakit tadi. Dan prosedur ni termasuklah isi borang untuk diserahkan kepada orang yang berkenaan. Dan katanya ini juga merupakan prosedur penghormatan terakhir kepada jenazah. Okey, pada malam tu sebenarnya Hani dan juga Fatin yang bertugas. So diorang pun siap-siapkan kelengkapan LO dan tunggu mayat untuk datang je untuk dibersihkan. Sebelum dia buat prosedur tu, dibacalah dulu fail dan juga dokumen si mati ni. Katanya si mati ni merupakan seorang perempuan yang dah berumur 83 tahun. Dia mengidap penyakit kencing manis dan juga darah tinggi. Jadi sebenarnya ada bahagian luka dekat belakang badan si mati tadi dan juga kakinya yang sebelah ni dah kudung dah. Maksudnya masa tu diorang kenalah buat prosedur dressing dulu sebelum mengkafankan mayat. Masa dia tengah buat kerja dressing semua tadi, Hani dan juga Fatin ni diorang borak-borak macam biasalah. Dan katanya setiap kali dia nak buat sesuatu kepada mayat tu, kepada si mati tu, dia macam akan minta izin dulu dengan si mati. Contohnya macam, maaf ya, misi lap muka sikit bagi cantik, macam tu. Jadi setiap prosedur, setiap benda yang dia nak buat ke atas si mati tadi, dia macam akan bercakap dengan mayat tu, macam akan minta izin dengan mayat tu, macam itulah. Katanya itu sebagai tanda penghormatan kepada si mati. Dan benda tu macam biasa je lah bagi diorang. Dah, diorang pun cepat-cepatlah siapkan semua prosedur tadi sebab nanti pihak forensik ni akan datang untuk ambil gambar. Dan diorang pun nak kena buat laporan diorang kan. Lepas pihak forensik tadi dah settle kerja diorang, Hani dan Fatin ni pun pergi balik dekat kaunter jururawat. Dan diorang pun duduk berehat-berehat macam tu lah. Masa tu dia buka semua lampu, dia macam memang sengaja terangkan kawasan situ. Yelah, walaupun dia dah terbiasa, tapi dalam hatinya ni tetap juga terdetik rasa takut tu. Dan katanya sesekali dia macam jeling ke arah bilik mayat tu. Sebab bilik mayat tu sendiri sebenarnya beberapa meter je daripada kaunter jururawat dia tu. Dalam jam 2 pagi, dia dan juga Fatin tadi terdengar seseorang menangis. Diorang ni cuma diam je, lepas tu macam perhati je daripada mana suara menangis tu. Dan suara tu sebenarnya sayu-sayu, macam mendayu-dayu je dengarnya. Dah tu diorang pun ambil lah keputusan untuk pergi meronda dekat sekitar wad tu. Baru je diorang nak pergi ke kubikel akut, Fatin tadi tarik tangan dia. Fatin tadi dia tak bercakap tau, tapi dia cuma bagi isyarat yang suara tu sebenarnya datang daripada arah belakang mereka. Lepas tu diorang pun tengoklah ke arah belakang kan. Arah belakangnya tu sebenarnya adalah bilik mayat. Dan yang peliknya, pintu bilik mayat tu terbuka. Lepas diorang palingkan muka ke belakang,
pintu bilik mayat tu boleh terhempas dengan kuat tau. Dan benda tu sebenarnya sangat-sangat pelik sebab pintu bilik mayat tu sendiri, kalau kita nak buka, kita kena pakai kad tau. Jenis pintu automatik tu yang kalau nak buka kena scan kad tu dulu, dan kad tu sebenarnya ada pada tangan Hani. So, siapa yang buka pintu bilik mayat tu? Dalam masa yang sama juga, sebenarnya suara tangisan tu masih lagi diorang dengar. Dan katanya suara tu macam seolah-olah meratap sesuatu. Macam ada benda yang sangat sedih yang dah berlaku dalam hidup dia. Diorang terdengar pula macam ada barang yang dibaling ke arah dinding. Masa tu Hani ni macam terdetik lah dalam hati dia. Apalah yang jadi masa hayat si mati ni. Dan tiba-tiba je dia rasa macam simpati dengan si mati tadi. So, dia pun macam beranikan diri untuk menegur. Dia cakap macam ni, "So, kami tak ganggu Ahso rehat. Kami tengah bekerja. Ahso jangan sedih ya. Kejap lagi anak Ahso datang ambil." Saya tak tahu kenapa dibahasakan orang tu sebagai Ahso. Mungkin itu adalah panggilan si mati atau saya tak pasti. Dan tak lama lepas tu suara tangisan tadi dengar makin perlahan dan juga menghilang. Masa tu Hani dan juga Fatin tu teruskan kerja diorang. Dan diorang duduk baca Al-Quran, duduk berzikir supaya masa-masa genting tu, masa-masa dia kena usik tu berlalu dengan cepat lah. Okey, pada jam 8 pagi tu, lepas dia dah hantar report dia pun cepat-cepatlah bersiap-siap untuk balik ke rumah. Masa tu dia dah tak fikir apa-apa dah penat kan. So dia cuma fikir nak balik ke rumah, lepas tu rehat. Masa dia naik ke lift untuk turun ke bawah, dia perasan macam ada sesuatu yang berdiri dekat belakang dia. Sebab dia boleh nampak daripada pantulan dekat dalam lift tu. Masa tu dia terfikirlah, aku rasa macam aku seorang je yang masuk dalam lift tadi. Kenapa tiba-tiba je boleh ada orang dekat belakang aku kan? Tapi dia tak palingkan muka tau. Dan tiba-tiba je macam bulu roma dia semuanya berdiri naik tegak. Dalam hati dia ni, dia cuma cakap, "Ya Allah, apa lagilah yang benda ni nak." Dan masa itulah dia baru teringat yang rupa-rupanya dia lupa untuk bersihkan diri dia. Tambah pula hari tu dia uzur. Dia dalam keadaan kotor. Dah masa tu dia berdoa banyak-banyak supaya benda tu tak usik dia, tak kacau dia. Sebenarnya untuk turun ke kenderaan dia tu, dia dah tekan dah butang lift G tau. Tapi lift tu tak berhenti pada G dan dia turun ke bawah lagi. Dia turun ke B2. Maksudnya dah terlepas dah tingkat G tu. Lepas tu pintu lift tadi tiba-tiba je terbuka dekat B2 tu. Dan keadaan pada tingkat B2 tu memang gelap masa tu. Dah tu dia pun cepat-cepat tekan butang lift untuk close, tapi tak juga terclose. Sambil-sambil duk tekan tu, sambil-sambil bebel lah. Apalagilah benda yang nak jadi kat dia kan. Kadang-kadang dia toleh juga kat belakang sebab dia rasa macam memang ada benda dekat belakang dia. Dia cuba juga untuk tekan untuk tutup lift tu. Tapi pintu lift tu tetap juga tersekat. Dia pun mulalah baca ayat kursi, baca je ayat apa-apa yang dia ingat. Dan tiba-tiba je ada tangan yang pegang pintu lift tu. Dah tu dia dengar suara orang tegur dia, "Missy, belum balik lagi ke? Kenapa turun dekat B2? Gelap kat sini ni." Masa tu sebenarnya si Hani ni dah menjerit dah sebab terkejut dengan takut punya pasal kan. Dah tu suara tadi tegur dia lagi, "Missy, kenapa ada kat sini? Sini tempat buang sampah." Masa tu lah dia nampak kelibat cleaner yang tolak troli dan juga tong sampah tu masuk ke dalam lift. Dah tu Hani tadi dia tengok atas bawah betul ke orang ni kan. Dan dia tanya, "Kak Midah ke ni?" Takutlah juga itu bukan orang. Kak Midah tadi cakap, "Takkanlah tak kenal dengan cleaner tingkat sendiri." Dah tu dia pun tengok-tengoklah sekeliling dalam lift tu dan dia memang pasti yang dia dengan Kak Midah tadi je yang ada dalam lift. Kak Midah ni tanya lagi, "Kenapa? Ada hantu ke? Siang-siang pun ada hantu?" Lepas tu dia gelak. Dia tak tahu yang orang memang kena usik tadi. Hani tadi pun cuma tersengih je lah. Dan dia pun tekan butang 2 untuk naik ke ward balik. Sebab dia nak bersihkan diri dia dulu sebelum dia balik ke rumah. The end. Jadi untuk kisah pengalaman seram Nurse Hani ni, ada lagi beberapa kisahnya yang saya rasa macam memang menarik. Memang pengalaman dia ni banyak sangat. Dan terima kasih sebab izinkan saya untuk ceritakan dalam YouTube channel ni. So maaf kalau ada yang terkurang daripada saya, dan maaf kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah hidup video. Last sekali, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.